tanggungjawab pencen umpamanya dari 30 bilion sekarang akan mencecah dalam 20 tahun 120 bilion ringgit. Semua Perdana Menteri dan kerajaan terdahulu setuju, tapi tidak ada yang berani melaksanakan kerana tidak popular dan dijadikan sekarang apa isu? Ini cara menindas Melayu. Dan ini cara DAP menjeluduk mempengaruhi Perdana Menteri. Yang bising selama ni adalah pihak-pihak pembangkang. So kita nak tengok nanti tuan-tuan sebagai rakyat. Saya nak tengok sebagai rakyat. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa pemansuhan pencen ahli parlimen ini ke parlimen, kita tengok siapa ahli parlimen pembangkang yang menolak. Lepas ni kalau diluluskan bukan setakat pegawai kerajaan tak akan dapat pencen, apa orang kata, ahli parlimen pun tak akan dapat pencen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, kita hari ni aku nak cerita pasal pencen. Pelbagailah pertikaian, macam-macam lah duk keluarkan kenyataan, malah ada yang duk pusing fakta, pusing menipu sana menipu sini untuk nak memburukkan kerajaan. Dan apabila aku akan berkongsi dengan hampa ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, ucapan Anwar Ibrahim berkaitan pencen, dan aku akan bawa pula ulasan daripada Iswardi Moni soal pencen ni lah. Kan? Ramai sangat, malah menipu fakta pun ada, menipu Perikatan Nasional punya orang ni untuk nak memburukkan kerajaan hari ni. Sedangkan apa yang dibuat, apa yang dibincangkan daripada 1998 lagi daripada bincangkan soal pencen. Yang mana yang dah kerja penyewa awam hari ni, hampa tak perlu risau. Tak ada kena-mengena dengan hampa. Hampa akan terus dapat dan terus dapat yang dah jadi penyewa awam saat hari ni. Dan untuk tahun ni, terus hampa akan terus dapat. Selagi tak digubal ataupun tidak dibawa ke dalam sidang parlimen, alhamdulillah, pencen hampa ataupun hampa yang akan pencen terus dapat. Hampa jangan risau, jangan gundah gulana, jangan duk serabut-serabut. Hampa memang kekal akan dapat. Apa yang diperkatakan oleh kerajaan hanya sementara. Hanya sementara saja kerajaan nak cuba nak ambil lantikan kontrak lebih banyak daripada yang terus masuk penyewa awam ni, terus diserap menjadi orang kata macam permanent lah. Hanya sementara saja. Dan sekarang ni pun memang dah ada kerja kerajaan yang kontrak. Aku duk belajar dulu pun berapa ramai lecturer aku yang mana macam di bawah latihan kontrak. Ini cerita hampa untuk kerajaan-kerajaan yang nak buat ataupun yang nak start bercakap soal pencen ni, daripada tak ada lagi lah kerajaan yang berani bercakap soal pencen ni. Inilah satu-satunya kerajaan yang berani bercakap, berani berhujah, berani mengeluarkan kenyataan soal pencen. Sedangkan benda ni dah dibincangkan. Tak apa, lagi aku akan bawa ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim soal pencen ni. Hampa boleh dengar sendirilah daripada 1998, naik zaman Najib, naik zaman Pak Lah, naik zaman Muhyiddin Yassin pun membincangkan soal pencen ni. Lepas tu pula naik zaman hari ni, kerajaan terus bercakap, terus memikirkan macam mana supaya negara tak terbeban. Dalam masa 10 ke 20 tahun akan datang, untuk bayar pencen sahaja naik 100 bilion lebih. Apa kira tengok berapa banyak. Tahu-tahu macam ni lah. Kalau hampa tanya aku, kalau kerajaan nak teruskan pencen, kalau hampa teruskan pencen, no problem. Kerajaan boleh buat. Yang penting cukai kena banyak. Cukai kerajaan kena bagi banyak. Tu je lah. Habis tu daripada mana kerajaan duk nak dapatkan duit? Macam daripada mana lagi kerajaan duk nak boleh dapat pendapatan untuk nak bayar pencen-pencen? Itu baru pencen. Belum lagi duit yang duk bagi BKM lah. Lepas tu dengan kementerian-kementerian macam di dalam kerajaan. Pelbagai lagi tanggungjawab kerajaan ni. Makin tahun perbelanjaan makin besar. Cuba hampa tengok daripada tahun 80-an. Belanjawan hanya berapa puluh bilion je. Lepas tu makin tahun sekarang ni untuk belanjawan hampir 400 bilion babe. Daripada puluhan bilion untuk setahun, naik sekarang ni
hampir 400 bilion ringgit untuk nak belanja saja. Itu termasuk pencen itu. Jadi, apa yang berlaku di dalam penjawat awam, itulah yang akan berlaku kepada menteri-menteri. Itulah yang akan berlaku kepada ahli-ahli parlimen. Sebab ahli-ahli parlimen, mereka adalah penjawat awam. Faham tak? Sebab mereka menjadi ahli parlimen, duduk di dalam kerajaan. Of course, mereka ni penjawat awam. Walaupun dia ada pelbagai kenikmatan, dapat payment lebih, dapat gaji pun mahal, dapat elang lagi, dapat pengurusan itu, pengurusan. Bila telefon pun kerajaan tolong bayar, geng. Untuk pengurusan mereka punya pejabat pun kerajaan tolong bayar, geng. Jadi tak apa. Jom sama-sama kita dengar ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ataupun aku bawa ulasan Iswadi dulu dan last kali kita dengar ulasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni dan last kali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jom sama-sama kita dengar. Saya bawa cerita berkenaan dengan pencen dulu tuan-tuan. Okey. Ni saja saya tak nak ulas dulu pasal pencen ni. Sebab bila saya ulas pasal pencen, saya tak ada data yang terlalu banyak. Data yang terlalu besar. Jadi saya tak boleh nak ulas. So hari ni saya nak nampak ada beberapa perkara dan ada beberapa benda diumumkan. Baru saya nampak sedikit. Even ini pun tak berapa jelas. Dan saya tidak mewakili kerajaan dalam nak mengemukakan isu pencen KWSP ni. Baik. Beberapa perkara. Kenapa kita kata isu pencen ini dibangkitkan? Bagi saya isu pencen dibangkitkan kerana ada sesetengah pihak mengambil kesempatan di atas perkara ini. Pemansuhan pencen ni bukan benda baru. Perbincangan pemansuhan pencen ini bukan baru dibuat sekarang, tuan-tuan. Perbincangan dah dibuat sejak sebelum zaman Najib. Pada zaman Najib lagi, benda itu sudah dibincangkan di peringkat dasar, kita kata. Dan hendak diimplementasikan. Malah pada zaman KJ sendiri kata, pada zaman Perikatan Nasional Memerintah, sudah ada implementation itu nak dilaksanakan. Cuma lepas itu pilihan raya dan kerajaan bertukar. Masuk kepada kerajaan sekarang ini, maka kerajaan sekarang ini meneruskan sebab tidak ada masalah dan tidak ada isu mengenai perkara tersebut. Baik. Timbul soalan-soalan. Yang pertama, kenapa kita nak mansuhkan pencen sedangkan ramai majoriti penjawat awam adalah orang Melayu? Yang pertama kita kata, kita mansuhkan pencen bukannya kita tak ganti dengan benda lain. Kita ganti dengan apa, tuan-tuan? Kita ganti dengan KWSP. Baik, ada yang kata, KWSP dia kata pencen dapat setiap bulan sampai mati. Betul. Tetapi KWSP pun tuan-tuan boleh dapat setiap bulan sampai mati kalau tuan-tuan pergi jumpa KWSP. Tuan-tuan boleh jumpa KWSP, tuan-tuan boleh ada dua option. Option yang pertama, tuan-tuan boleh keluar lump sum. Berapa jumlah duit dalam tu tuan-tuan boleh keluar. Option yang kedua, tuan-tuan boleh minta KWSP bagi buat bayaran pencen tiap-tiap bulan. Sebanyak jumlah yang ada. Yang balance tu KWSP akan tetap laburkan. So, kaedah yang sama. Okey. Tapi dia kata pencen lebih banyak kita boleh dapat. Siapa kata? Siapa kata pencen lebih banyak? Dia bergantunglah berapa tahun kita hidup. Okay, saya ambil satu senario yang mudah. Tadi ada orang buat calculation. Saya guna je lah calculation tersebut. Katakanlah, dua orang, majoriti kita, dua orang ni bekerja gaji 4,000. Seorang ambil pencen, seorang ambil KWSP. Katakanlah. Dan mereka bekerja dalam tempoh masa yang sama. Tuan-tuan kena ingat, pencen tidak ada kerajaan contribute. Gaji tuan-tuan 1/3, kalau tak silap saya, gaji akan dibayar sebagai pencen. 1/3. 1/3 kot. Betulkan saya kalau saya. Tapi dia ada portion dia. So contoh gaji 4,000, berkemungkinan dia akan dibayar 2,000 lebih sikit. Or less than 2,000. Saya tak ingat berapa. Tapi ada satu jumlah. Now jumlah itu inflasi ke tak inflasi ke apa sebagainya. Jumlah itu yang tuan-tuan akan dapat setiap bulan sehinggalah meninggal. Dan kalau ada waris atau balu yang mana tak sampai 18, dia dapat. Kalau balu, maka balu akan dapat. Berbeza dengan KWSP, KWSP dia ada potongan daripada gaji kita 11%, tetapi kerajaan put in 12%. Okay? Kerajaan letak 12%. Katakanlah gaji tadi 4,000, bila dia pencen dia dapat 2,000. Kalau kita kali 20 tahun, dia dapat lebih kurang RM500,000 total, katakan.
Tetapi kalau KWSP, kalau kita kira daripada jumlah lump sum, dia boleh ada option, dan setelah jumlah dia bekerja itu, dia boleh dapat 700,000 lebih. Kan? Jumlah yang dia dapat 700,000 lebih. Now, timbul persoalan. Okeylah, saya tak nak 700,000, saya nak 500,000 tiap-tiap bulan, kita kata. Saya nak 2,000 tiap-tiap bulan berbanding dengan 700,000. 2,000 tiap-tiap bulan, 2,000 sekarang, berkemungkinan dia pencen 20 tahun akan datang katakanlah, atau 10 tahun akan datang. Jumlah itu dia akan ada depreciate in value. Tuan-tuan punya harga 2,000 sekarang berbanding 2,000 10 tahun, 20 tahun akan datang, jumlahnya dah tak sama. Lebih baik kita dapat lump sum 700,000 daripada gaji 4,000 tadi daripada RM2,000. Tak tahulah kalau tuan-tuan tak setuju dengan saya. Kan? Ada bagi saya nampak lebih baik dapat 700,000 contribution daripada kerajaan. Okey, itu yang pertama. Dia kata still tidak adil. Dia kata ini akan menjejaskan orang Melayu. Okey, workforce di dalam negara kita ini ada 8 juta, tuan-tuan. Workforce di dalam negara kita ada 8 juta. Total 15. Tapi tempatan ada 8 juta. Tak sampai 1 juta daripada 8 juta ni adalah pekerja kerajaan. Bukan semua pekerja kerajaan ambil pencen. Ada option KWSP. Bermakna yang dapat pencen ni tak sampai pun 1 juta. 7 juta lebih orang pekerja di negara kita KWSP. Dan lebih 50% saya percaya adalah orang Melayu kita. So macam mana kita nak argue bahawa orang Melayu kita terjejas sedang KWSP semua orang Melayu itu dapat pencen juga? In fact, saya ingat dulu pernah dibincangkan oleh kerajaan, bukan zaman ni, zaman dulu lah, supaya majikan bagi pencen kepada pekerja, tapi tak jadi sebab kos terlalu tinggi. Kos dia terlalu tinggi. Now, akhirnya argument terakhir yang dia orang gunakan, okey, dia tak boleh guna Melayu, dia tak boleh guna. Dia kata, kalau itu maka tak ramai orang Melayu akan masuk ke dalam sektor kerajaan kerana tak ada pencen. Dia kata, tak boleh masuk ke sektor kerajaan kerana tak ada pencen. Okey. Saya kata, bila kerajaan bagi 12%, tuan-tuan kira sendiri. Baik. Tapi argument diorang yang terakhir, dia kata, sembanglah, ahli parlimen pun dapat pencen. Sekarang ini rakyat tak dapat pencen, tapi ahli parlimen dapat pencen. Adakah itu tidak adil? Kita dengar. Pencen, kabinet akan bincang dulu sebelum ke parlimen. Perdana Menteri berkata cadangan pemasukan pencen bagi ahli politik akan dibincang di peringkat kabinet terlebih dahulu sebelum dibawa ke parlimen untuk sebarang keputusan dilaksanakan. Anwar Ibrahim berkata sebagai satu tanggungjawab moral, isu pemasukan pencen perlu dibentang dan dijelaskan sepenuhnya, berikutan ia sukar untuk dirasionalkan, ia dikecualikan kepada orang politik. Ada orang tanya bagaimana pula orang politik, sistem berbeza. Tapi saya fikir mudah sambah kalau kita kaji sekali. Kalau penjawat awam tak ada pencen, orang politik pun patut tak ada, tapi ia tertakluk kepada keputusan di parlimen. Kalau jadi dan kabinet bersetuju, saya akan bentang di parlimen. Kalau ada keputusan ahli parlimen nak tolak, itu dia tolaklah. Saya bentangkan sebab dari segi tanggungjawab moral, sebagaimana kita bentangkan kepada awam dengan alasan kukuh dari segi ekonomi, tetapi diberikan pengecualian kepada orang politik, sukar saya mahu rasionalkan. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata apa? Datuk Seri Anwar Ibrahim kata apa dalam hal ini? Dia kata bahawa untuk orang politik, ahli politik, dia tidak ada masalah memansuhkan pencen. But of course, keputusan ini bukan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi dia willing nak bawa perkara ini ke kabinet dan willing untuk bentangkan. Sebab yang bising selama ni adalah pihak-pihak pembangkang. So kita nak tengok nanti tuan-tuan sebagai rakyat. Saya nak tengok sebagai rakyat. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa pemansuhan pencen ahli parlimen ini ke parlimen, kita tengok siapa ahli parlimen pembangkang yang menolak. Lepas ni kalau diluluskan, bukan setakat pegawai kerajaan tak akan dapat pencen, ahli parlimen pun tak akan dapat pencen.
Dia beza ahli parlimen dengan pegawai kerajaan, tuan-tuan. Kenapa? Pegawai kerajaan, dia kerja kat situ. Tukar kerajaan pun dia tetap ada kerja kat situ. Ahli parlimen, kalau dia satu term je lah. Beza. Walaupun kata besar gaji dia, lah, besar gaji dia 20,000, balik ke tempat dia, dia still kena contribute kepada politik dia. Kan? Betul tak? So, tetapi even so pun, walau itu pun Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap nak bawa ke parlimen, saya akan mansuhkan pencen ahli parlimen. Dan baru-baru ini beliau juga mengatakan bahawa kalau ada yang lebih daripada satu, contohnya ADUN pun dia dapat pencen, ahli parlimen pun dia dapat pencen, menteri pun dia dapat pencen, maka dia kena pilih satu. Siapa, tuan-tuan? Antaranya Datuk Seri Wan Azizah, isteri kepada PMX. Last Datuk Seri Wan Azizah kata apa? Saya ambil satu je. Saya tak tahulah yang mana satu dia ambil kan. Sebab dia bekas ADUN Kajang, dia juga bekas ahli parlimen dan masih lagi ahli parlimen, dan dia juga bekas timbalan Perdana Menteri. Dia juga bekas timbalan Perdana Menteri. Saya punya live ni line dia ada problem sikit tadi. So akhirnya kita kata diorang nak jual modal apa lagi nak. Selepas ini nak dibentangkan parlimen, sekarang ini ahli-ahli parlimen nanti akan undi dan decide setuju ke tidak. Pada masa itu kita tengok, tuan-tuan, orang-orang yang duk hentam kerajaan ni, kita nak tengok. Kita nak tengok ahli parlimen mana yang menyokong. Kita nak tengok ahli parlimen mana yang menyokong, kita tengok ahli parlimen mana yang menolak. Kan? Kita tengok nanti. Right. Okay. Okey, geng. Alhamdulillah. Cuba hampa dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi. Hang menjadi ahli parlimen hang dapat pencen. Hang jadi ADUN, ahli Dewan Undangan Negeri di dalam satu-satu negeri tu pun hang dapat pencen, dan bekas menteri pun hang dapat. Ataupun contoh macam kita tengok ahli-ahli parlimen yang terdahulu dan sekarang, ramai juga daripada penjawat awam juga. Ada yang dulu cikgu, dah ada pencen cikgu. Lepas tu ada pencen ahli parlimen. Lepas tu dapat jadi menteri. Pencen menteri lagi. So kita wajib. Apa yang akan berlaku dekat penjawat awam, itulah yang akan berlaku dekat menteri-menteri ataupun di dalam ahli parlimen dan ADUN. Sebab mereka penjawat awam. Tak kiralah penjawat awam di bawah kerajaan negeri ataupun penjawat awam di dalam kerajaan persekutuan. Jadi tak apa, kita tunggu. Belum dilaksanakan. Ini adalah satu cadangan dan juga ini adalah satu usaha memikirkan untuk rakyat. Habis-habis pun KWSP ada. Walaupun kita dengar pertikaian antara kalau kerajaan bagi KWSP, kerajaan kena bagi lagi banyak. Dia macam berbeza dengan bagi pencen. Jadi tak apa. Itu macam pertikaian tu macam-macam lah. Aku dengar lebih baik kerajaan kekalkan pencen. Tapi tak apa. Jom sama-sama kita dengar dulu ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan last sekali aku akan bagi ulasan. Jom sama-sama kita dengar. Satu program yang membanggakan kerana ia berusaha, satu ikhtiar untuk memberikan penjelasan tentang dasar-dasar unggul negara kita. Mengapa kita merangka Madani? Dan apa anjakan yang dizahirkan? Kita bicara soal kemapanan atau pertumbuhan ekonomi, kita bimbang dengan kesenjangan yang berlaku, kita bicara tentang peralihan iklim, dan perlu daya cipta dan inovasi dalam menangani permasalahan pertumbuhan secara menyeluruh. Kita tahu perlu ada keyakinan dan trust, dan kita tahu juga masalah yang dihadapi sebenarnya masalah manusia, maka perlu ihsan dan rahmah. Kalau sudah dapat menanggapi persoalan ini, perbezaan yang ketara adalah penekanan tentang masalah manusia dan nilai. Negara-negara sering kali bincang soal pertumbuhan, dan ini penting. Kalau orang tanya saya kata the economy, our capacity
to undertake, to effect change, to ensure economic strength remains fundamental. That cannot be ignored. Tetapi cabaran kita sebagai satu negara bangsa adalah soal nilai. Mengapa kita mahu ekonomi itu bertumbuh? Untuk memberi ruang kepada satu kelompok kecil atau masyarakat terbanyak? Mengapa kita bercakap soal memelihara dan memelihara persekitaran? Kerana kita tekankan soal keadilan, soal ummatan wasatah, keseimbangan di antara man and nature. Mengapa kita bicarakan keperluan untuk menggapai ke langit, meneroka alam pemikiran baru, termasuk teknologi digital, artificial intelligence? Kerana kita tidak mahu ke belakang, sudah ketinggalan. Mengapa dalam dasar bahasa kita nak mantapkan penguasaan bahasa Melayu unggul, kukuh dalam negara kita? Di samping itu, kita mahu kelegaan di kalangan semua suku kaum dapat mempertahankan kepentingan bahasa masing-masing. Dan mulai tahun ini mulai memberi penekanan tambahan pada bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan kita, kerana kita tidak mahu ketinggalan yang disebut menggapai ke langit. Tetapi dalam semua hal ini, bila bicara soal agama, soal bahasa, soal kemanusiaan, soal nilai insan, karamah insaniah yang disebut, keperluan jaga semangat perpaduan, akhirnya kita bicara soal manusia, soal nilai, soal akhlak, soal keadilan. Nah, ini dia yang terangkul dalam Madani sebenarnya. Saya tidak katakan bahawa ini tidak pernah diungkap, tetapi penekanan itu kerana soal nilai ini kian terhakis. Memang kemajuan material itu dengan sendirinya kadang-kadang menghakis nilai. Orang mahu jadi kaya dan senang, dididik supaya belajar itu untuk berhasil dalam kehidupan dari segi profession, dari segi pekerjaan, dari segi pendapatan. Tetapi pemupukan nilai itu akan memberi tambahan tentang penilaian tentang values as integrating force in society, culture and nation building, iaitu sistem nilai dan akhlak. Dalam Islam tentu kita katakan, ya, manusia itu angkat darjatnya, wal karramna bani Adam, itu karamahnya itu kerana imannya, akhlaknya dan nilainya. Bila kita tengok kepincangan di beberapa tempat sebelum ini, saya popularkan kupasan Boston Consulting Group, satu kajian 20 tahun Malaysia setelah krisis ekonomi 98. Dalam masa 20 tahun, dia kata kajian ikut Sustainable Economic Development Assessment, penilaian kemampanan ekonomi yang mampan. Bagaimana nak nilai ekonomi itu mampan atau tidak? Tentunya dia tak tekan soal nilai dan akhlak atau kemanusiaan. Dia tekankan soal yang lebih luas daripada biasa. Dia tekankan soal pertumbuhan ekonomi, pelaburan, kesihatan, pendidikan, keselesaan hidup. Dikira dalam semua faktor ini selama 20 tahun ketimbang negara-negara lain, Indonesia di paras lebih bawah daripada kita, meningkat dengan tahap kelajuan yang lebih pantas dari kita. Vietnam yang bermula jauh belakang daripada kita, memacu pertumbuhan dalam pelbagai bidang dengan tahap kelajuan yang dikira menakjubkan ketimbang Malaysia. Jadi semuanya menuju ke situ, dan kita 20 tahun mengikut kajian Sustainable Economic Development Assessment. Kita sebenarnya relatively stagnant, kata dia. Maknanya secara purata, secara umum tidak mampu berkembang.
tidak jahanam, tidak jatuh ke paras yang lebih rendah, tapi tidak berkembang, ya. Dan negara-negara lain telah memacu sampai hampir dalam beberapa bidang mengatasi kita. Saudara, kalau kita kaji secara objektif, ini menunjukkan keperluan dari masa untuk kita melakukan anjakan. Dalam istilah anjakan ini dulu dipopularkan oleh Thomas Kuhn yang menyebutkan tentang paradigm shift. Tapi kita melakukan anjakan ini, maksud kita sesuai sikit lah. Kita punya threshold kecil dan keupayaan kita kecil. Banyak anjakan sedikit, itu kita anjakan. Anjakan ni bukan begitu. Paradigm shift ini maknanya apakah ada keberanian, bukan dari kalangan pimpinan, di kalangan penjawat awam, di kalangan rakyat, pimpinan masyarakat utamanya, yang sedia mengakui bahawa Allah jadikan kita dengan kekuatan dan keupayaan lonjak lebih atas. Dia dalam Islam ini umpamanya sudah lebih ma'arif daripada saya, tu mufti pun ada. Itu itqan fil amal. Dia tidak, amal itu tidak biasa, dia mesti ke arah kecemerlangan. Teori moden disebut striving for excellence. Di dalam tradisi agama kita daripada awal kita buat itu, masyarakat yang dinamik itu senantiasa perbaiki sistem masyarakatnya, sistem tata kelolanya, sistem ibadahnya, nilai kerohaniannya, semuanya tidak mudah rasa selesa. Dia striving for excellence atau itqan fil amal. Baik, kalau begitu paradigm shift itu mesti ke arah begitu. Sebab itu bila tanya saya dalam negara, dan kita bertuah, ya, saya sebut itu bukan kerana Datuk Jalal ada, tapi kenyataannya suatu persefahaman yang tidak terjangka sebelum ini. Dekat saya dengan DAP, okey dah lama. Saya dengan UMNO pun tidak sangat mengejutkan, walaupun ada sedikit kejutan. Tapi kalau DAP dengan UMNO itu satu keributan. Tetapi dia menjurus ke situ, walaupun betapa sukar, ya, dipersetujui di kalangan pimpinan, bersukar nak sampai ke bawah itu, nak dapat kefahaman. Sampai sekarang kita tengok sampai terkesan dalam pilihan raya, di mana diberi asakan tentang permusuhan kaum dan persengketaan dan bahaya dan malapetaka dan pelbagai isu lain. Tetapi saudara, kalau kita memanfaatkan, ya, kekuatan ini, pelbagai telahan dan tohmahan boleh diberikan. Tapi saya yang bertanggungjawab di antara lain ada sumbangan kecil dalam merundingkan persefahaman ini peringkat awal. Saya nak tegaskan, ya, yang tidak semestinya diketahui umum, iaitu dalam perundingan ini paling sedikit soal kedudukan atau kepentingan atau syarat-syarat pribadi. Paling banyak soal menerima bahawa dalam mana-mana sejarah negara ada ketika di mana perlu ada anjakan ke arah kebaikan, memerlukan satu sikap dan yang lebih berani, menerima kenyataan bahawa negara ini dengan semangat perlembagaan tentang kedudukan Melayu, keistimewaan Melayu, bahasanya, Kesultanan Melayu, kedaulatan raja-raja, itu mantap dalam perjanjian. Dan kesefahaman yang dicapai dari kalangan kita yang lain, termasuk UMNO pada ketika itu, bahawa sementara pertahankan semangat ini, harus ada anjakan supaya jangan ada sentimen kaum yang meletakkan kelompok minoriti ini sebagai kelas 2, ya. Maknanya terima kenyataan bahawa Melayu harus
tetap diiktiraf, semangat perlembagaan diterima, tetapi dirangkul kekuatan kekeluargaan dan perpaduan ini dengan satu semangat baru. Yang kedua, negara ini tidak boleh mengizinkan kuasa dan sistem pemerintahan dijadikan kesempatan memunggah kekayaan, memperkayakan tokoh-tokoh tertentu. Harus dihentikan, ditamatkan, kalau saya popularkan, dinoktahkan dalam sejarah. Sebab itu pengajaran bahawa yang berkuasa itu mesti pikulnya sebagai satu amanah, dan ukuran kejayaan Perdana Menteri atau Menteri Kewangan bukan berapa bilion boleh digondolnya. Ini saya salute kepada sahabat-sahabat saya dari parti-parti ini, kerana sepanjang setahun saya pimpin tidak pernah sekali yang mempertikaikan prinsip ini. Apa yang LHDN putuskan, apa yang SPRM putuskan, apa pendakwaan yang Peguam Negara putuskan, dan apa hukum yang Badan Kabinet putuskan, tidak pernah dipertikai dalam pimpinan. Dan bagi saya ini laluan lebih penting. Saya kata terhakisnya keyakinan, kerana ini bukan permasalahan kalau dulu. Sebab itu saya di mana-mana saya katakan, kalau jadi Menteri Keuangan kemudian tidak dapat kumpul 200-300 juta, bodoh namanya. Kerana kefahamannya begitu rupa. Mana nilai dihakis. Sebab itulah saya bagi laluan penuh. Pegawai SPRM pun ada, LHDN di sini ada. Saya tidak bagi arahan untuk tangkap orang A atau geledah rumah B. Tidak. Saya bagi arahan umum. Nak selamatkan negara, mesti cari jerung-jerung besar, bagi satu pengajaran supaya hal ini tidak berlaku lagi. Tidak selesai dengan menangkap sarjan dan mendakwa orang-orang kecil. Dia tidak akan menjadi pengajaran. Dia hanya sebagai satu gimmick, sandiwara saja. Tetapi kalau kita tunjukkan kesungguhan kita, membetulkan tata kelola for good governance, saya percaya diselamatkan. Saya tidak peduli yang merompak itu Melayu ke Cina ke India ke Iban, is immaterial. Saya tidak dimaklum. I refuse to be briefed. Tentunya selepas digeledah saya dimaklum, kerana saya kadang-kadang ditanya. Tetapi ini penting bagi saya. Jadi sudah mesej yang jelas. Bagaimana harus kita pertahankan? Mengapa kita bangkit lawan penjajahan? Karena kita tak fikir wajah kelompok asing Inggris menjadi pemimpin dan merampok kekayaan sesuka hati mereka sewenang-wenangnya. Ya. Kerana ketidakadilan berlaku. Kerana di zaman penjajahan itu kesenjangannya jelas. Kelompok kecil elit yang kaya raya dan rakyat umum yang dimiskinkan. Maka timbul keresahan, kebangkitan. Baik kita merdeka berjanjikan apa? Menjanjikan keadilan, keseksama, tata kelola yang baik. Tetapi dalam semua teori kenegaraan, baik Barat, Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, atau Islam, Abdul Rahman Ibn Khaldun tentang pasang surut negara, dia kaji di Afrika Utara, atau reformer China, Northern Sung Dynasty, Wang Anshe, semuanya menganggap idealism tidak dapat bertahan. Generasi pertama bawa semangat jaya juang kemerdekaan, generasi kedua dah mula longgar, generasi ketiga bawa semangat rompakan demi rompakan. Ia boleh diselamatkan kalau ada kejutan baru untuk selamatkan negara dan rakyat. Dan ini yang kita cuba laksanakan sedaya upaya kita. Tentunya dia kontroversi. Mana tidak mungkin tidak kontroversi?
Kalau seorang itu yang digeledah atau disiasat punya kekayaan puluh bilion, sudah ingat dia akan senang diam? Dia tidak ada pengaruh sosial media, tidak ada pengaruh pada media, tidak ada pengaruh dalam badan kehakiman, tidak ada pengaruh dalam bidang penguasaan. Mesti ada lingkarannya. Tetapi kerana pengaruhnya kita henti tindakan, maka tidak layak kita jadi pemimpin dan bertanggungjawab untuk menjaga negara. Risiko tetap dihadapi, tapi yang utamanya negara mesti diselamatkan. Dan saya bertekad dan saya mohon dengan semangat madani, rakan-rakan, mulai dengan yang hadir dan pegawai-pegawai daerah yang akan jadi pengurusi madani ini, kena faham kita tidak banyak pilihan. Kita dah rugi puluhan tahun, kecamuk bertahun-tahun, tak terarah sekian lama. Orang guna sentimen Cina, sentimen India. Orang India kata seolah tak dapat apa-apa, orang Cina meresah, orang Melayu mengatakan negara mereka mau ditawan oleh orang lain. Akhirnya ketua-ketua semua kelompok itu sama, semua berpakat untuk merompak, dan orang kita bergaduh di bawah. Yang paling kuat bicara soal India di antara yang paling kaya di Malaysia ini, yang paling kuat rempuh soal hidup Melayu dan ketuhanan Melayu, kebetulan juga di kalangan yang banyak menyakau daripada orang Melayu dan negara ini. Terus kita ada pilih. Ramai saya lihat pemimpin Melayu, pemimpin Cina, India, Sabah, Sarawak yang punya cita-cita ini. Jadi sudah, tindakan harus diambil sebagai satu pengajaran dapat dibuat. Ya. Ada orang kata ini perkara baru. Tak betul. Sebab di antara isu, sudah Google, 80-an sudah dibangkitkan, 90-an lagi gegar. Zaman yang dibicarakan beberapa tahun yang lalu, yang kena hidupkan beberapa ikhtiar baru, prakasa baru, termasuk jana wibawa, itu pun dijadikan alasan untuk menyangkau. Jadi saudara, saya tekankan soal tata kelola ini kerana tak boleh nak selamatkan negara kalau kita tak betulkan. Tak boleh, percayalah, tidak ada negara yang boleh selamat kalau amalan ini diteruskan, disemak. Bayangkan, saya tak boleh sentuh banyak sepengku sebab dalam siasatan. Jadi banyak pegawai kata kat saya, lebih baik beli cash kereta tu kat dia daripada sekarang. Tapi mengapa sistem itu boleh berjalan sekian lama tanpa dibetulkan? What's wrong with us? Why has the system be allowed to fail miserably? Jadi saudara, ya, betul orang kata dendam. Laporan saya sejak lama, ada 99 banyak laporan, 98 banyak laporan. Sebelum itu ada orang lain buat laporan. Ya. Jadi sekarang ini siasat profesional, ya. Dan pendakwaan juga berteraskan pada fakta dan undang-undang. Dan badan kehakiman sekarang jauh relatif lebih bebas daripada dulu. Jadi terserah. Tetapi yang satu mesej yang saya nak sampaikan ialah kita kena mula dengan tata kelola yang baik, dengan semangat menolak rasuah. Kerana pemimpin-pemimpin itu membawa kekayaan, keterlaluan, saudara. Dan saya syukur alhamdulillah kerana pimpinan parti-parti politik, bukan saja dalam PH tapi juga dalam UMNO Barisan Nasional, GPS, JRS, sampai sekarang belum tergugat atau yang mempertikai prinsip ini. Sebab itulah saya menangkap Madani kerana soal tata kelola, soal nilai sebagai permulaan. Saya selalu sebut, kita boleh terpaksa, negara ini terpaksa cukai, tetapi bagaimana kita mula dengan cukai? Kita kena mula dengan hentikan sakau dulu. Jadi kita cukai kadang wang tak cukup,
Tapi kita biar berbilion-bilion hilang. Ada tender, mesti komisionnya ratus juta ringgit. Ya. Ada pembelian senjata, komision tinggi juga. Jadi kalau ini dihentikan dan kita boleh pulangkan kepada negara dan rakyat, maka kita boleh atur tindakan sewajarnya. Sudah tahu hutang terkumpul, hutang dan juga contingent liability government guarantee mencecah 1.5 trilion ringgit. Tanggungjawab pencen umpamanya dari 30 bilion sekarang akan mencecah dalam 20 tahun 120 bilion ringgit. Semua Perdana Menteri dan kerajaan terdahulu setuju, tapi tidak ada yang berani melaksanakan kerana tidak popular dan dijadikan sekarang apa isu? Ini cara menindas Melayu. Dan ini cara DAP menjeluduk mempengaruhi Perdana Menteri. Saya katakan Anthony Loke nanya dia tak bincang apa perkara ni, saya bawa dan dia kena. Bagus je tak tumpang kena seorang sikit, okey sikit. Tetapi kenyataannya okey, saudara pegawai kalau ada pilihan mau pencen, ya mau pencen. Tetapi kalau saya tanya siapa nak bayar dalam 10 tahun lagi, tidak ada yang boleh jawab. Ya, kita kena jimat. Saya jimat, sebab tu saya tak ambil gaji. Azizah ada 3 pencen, dia ambil 1. Ya, kita kena hentikan tender yang perolehan tanpa tender. Kita dah hentikan. SUK dia dulu Kementerian Kewangan, dia tahu. Okey, boleh cukup tak cukup? Ya, kita buat penyasaran subsidi. Orang yang paling kaya, maha kaya bayar, rakyat tak terkesan. Untuk elektrik, dan kita jimat 4.6 bilion ringgit 1 tahun. Pengapungan harga ayam, kita jimat 1 bilion ringgit 1 tahun. Kadang diesel dan sebagainya, ya boleh. Itu yang kita lakukan. Ada orang cuba nak politikkan, sudah kena faham. Yang kita bagi subsidi ayam ataupun subsidi gula ataupun walaupun indirect subsidi gula, elektrik, yang dapat manfaat 3.5 juta orang asing dan kelompok 10-15% terkaya di Malaysia. Jadi yang kita lakukan, tolak 3.5 juta, tolak yang top 10%, 15%, yang lain kekal subsidi. Saya rasa yang terbaik mungkin. Jadi yang ada di sini semua tak bayar elektrik tambahan. Baik. Kalau faham begitu, tolong terang kat orang kampung. Baik. Jadi kalau begitu kita boleh bertahan. Tetapi soal pencen ini harus jelaskan, ya. Dan sebenarnya belum dijelaskan sepenuhnya, itu problem dia. Ada yang menganggap pencen orang yang sekarang mendapat bagaimana? Tak boleh kita sentuh. Itu terus. Bagaimana tentang orang baru? Allowance dia sama, tak terkesan, ya. Jadi biar JPH rakin dan kita buat pengumuman berikutnya. Tapi saya nak tanya, kalau kita teruskan, bagaimana kesannya kepada ekonomi negara? Kita tak mampu teruskan. Sebab tu negara-negara kaya membangun, sekarang negara kaya industri semua dah hentikan sistem pencen ni, ya, tidak mampu bertahan, ya. Walau bagaimanapun memuktamadkan kaedahnya itu akan diperjelaskan supaya jangan orang merasakan sebagai penjawat awam baru dia akan rugi. Dia akan lihat umpamanya choice dia supaya dia tidak sangat terkesan atau rugi daripada sistem persaraan baru yang diperkenalkan. Tapi saya nak kata, kalau tanya saya nak tanda juga, saya nak tangguh biarlah Perdana Menteri lain pula datang buat.
Jadi mai Perdana Menteri lain, dia kata apa pikul masalah, tangguh lagi. Tapi sampai keadaan di mana tak boleh bayar. Ya. Sebab itu saya kata kita yang terdidik harus lihat fakta dia. Ya, unjurannya. Kes untuk menolak sistem pencen ni saya ingat semasa saya Menteri Keuangan dulu lagi, 90-an. Sudah ada kajian, dan kajiannya supaya mengkaji semula 90s, sebab projection dengan jumlah penjawat awam dan projection tanggungan pencen itu dibuat sejak tahun 90-an. Saya minta JPA cari rekod itu dengan Kementerian Keuangan dan tunjukkan bahawa keputusan nak membatalkan sistem besaran pencen dengan yang baru itu dibuat tahun dikemukakan tahun 90-an. Nasib baik belum laksanakan. Kalau laksanakan, saudara dah tak dapat pencen sekarang ni. Tetapi okey, nak ditanya pula bagaimana orang politik. Orang politik sistemnya berbeza. Tetapi saya fikir munasabah kalau kita kaji sekali. Maknanya untuk pejabat awam, kalau ditiadakan, orang-orang politik pun ditiadakan. Ya. Tapi semua ini tertakluk pada kelulusan di parlimen. Jadi ada orang kata, Anwar, are you sure that the MPs is prepared to legislate away their wealth? Well, it's a test. Kalau jadi besok, kalau kabinet bersetuju, bentangkan, tak apa, saya bentangkan. Ya, kalau kebetulan ahli parlimen ada yang nak tolak, itu dia tolak. Saya bentangkan sebab dari segi tanggungjawab moral. Ya, tanggungjawab moral. Bagaimana boleh kita bentangkan kepada awam dengan alasan kukuh segi ekonomi, dan kita kata kita bagi pengecualian kepada orang politik? Sukar saya nak rationalize. Tapi saya akan dengar, kerana saya belum lagi bentang kepada ahli-ahli parlimen untuk perbincangan awal. Tapi saya merasa kalau dia nak elang-elang khas tambahan yang lain, itu seperti mana juga penjawat awam kita boleh bincang. Tetapi dari segi konsistensi dalam memperkenalkan dasar, saya rasa perlu bersama. Itu kita lakukan. Akhirul kalam, saya nak ucap terima kasih kepada saudara Menteri Besar Aminuddin, kerana Saudara Aminuddin dalam ambil inisiatif dengan Malaysia Kerajaan Negeri Datuk Jalal cuba menyantuni rakyat dan menyampaikan mesej. Kita boleh ada konsep yang begitu indah, tapi kalau kita tak sampaikan, dia mesti akan jadi kesenjangan idea di antara yang merangka dengan yang merasakan. Bagi rakyat itu, dia nak tahu apakah faedah dan kemudahan dia. Dia tak tahu bahawa tugas kita menggeledah kekayaan pembesar-pembesar tak dapat istihar harta dia dan mencuri itu sebenarnya. Jadi tak tahu bahawa harta dia. Ya. Ini satu negara yang saya rasa aneh. Ada tokoh-tokoh pembangkang besar nak pertahankan. Saya tak faham. Ya. Dan ini bukan perkara yang senang, sudah. Ya. Ramai juga pemimpin termasuk Kebahanulia Yang Mamulia Raja-Raja. Dia tanya saya, sedia jaga keselamatan, jaga diri. Kan dia tahu yang kita hadapi itu besar. Tapi tidak ada yang mengatakan go slow, don't take action. Semua setuju, tapi semua tahu ia tidak satu perkara yang mudah. Sebab itu kita kena turun ke bawah dan terangkan, minta dukungan rakyat secara langsung. You want us to lead, we lead with these principles. You reject us, you can choose other leaders kemudian yang akan tolerate and condone this level of corruption. Ya. Bukan 1, 2, 3, 4 billion. Ada setengah kes yang disita 2-3 bilion, yang tak istihad 2-3 bilion, yang di luar negara 5-6 bilion. Ni apa dia? Dari mana? Dan bagaimana kita boleh pertahankan dan tolerate kes ini begitu lama? What is wrong with our system?
dia ada basic failure in the system if we continue to condone this. Ya, jadi saya gunakan ruang ini seperti saya gunakan ruang lain, menyatakan perlu ada anjakan. Allah takdirkan kita punya kesempatan dan punya kerajaan yang kuat dengan semangat perpaduan di negeri dan persekutuan. Bukan untuk pemimpin-pemimpin rasa bangga dan bongkak, tetapi untuk mengingat ada amanah yang sangat besar. Dalam sejarah tidak selalu ada keadaan sedemikian. Dan ada raja, baik Negeri Sembilan, tu Yang di-Pertuan Agong, sekarang tadi saya menghadap panjang pagi tadi di Sana Negara, yang nampak sealiran dan mau menyokong langkah-langkah peningkatan tata kelola dan membersihkan negara daripada amalan rasuah. Jadi saya fikir ini kesempatan yang baik, dan kalau kita tidak lakukan, itu salahnya kita. Dan saya ingin menyeru rakan-rakan di Negeri Sembilan, ya, dari Menteri Besar, Tudala dan Exco dan semua Jawa Awam, SUK dan semua, supaya hadam perkara ini betul-betul dan ambillah kesempatan khidmat dengan sebaik mungkin dan jadikan negara ini sebagai negara contoh, tingkatkan martabat dan jadikan negara ini sebagai satu negara yang hebat di rantau ini. Dan saya yakin Malaysia boleh diangkat kalau kita dadakan dasar yang betul dan kita bersihkan daripada amalan yang bobrok yang kita amalkan dan tolerate selama ini. Terima kasih. Alhamdulillah, geng. Kita dah bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku harap hampa semua faham lah, daripada Iswadi sampai ke Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga dengan penyampaian aku. Sebab kita sekarang ni, negara-negara mana pun memang bermasalah soal perbelanjaan. Sebab belanja kita lebih. Faham tak? Defisit. Belanja kita lebih tapi pendapatan kita sikit. Pendapatan kita tak, macam tak, kira tak banyak. So mana lagi kerajaan duk nak dapatkan duit? Takkanlah terus berhutang untuk nak bagi kepada rakyat. Last sekali yang akan beban, yang akan teruk adalah negara. Melainkan kita terpaksa berbincang baik-baik, kita perlu ubah sistem supaya kita tidak belanja tu lebih. Faham tak? Kita tak belanja tu terlalu lebih. Boleh tengok zaman Perikatan Nasional. Pasal apa? Daripada naiknya Mahathir menjadi Perdana Menteri untuk kedua kali, hutang negara daripada 600 bilion lebih naik ke 800 bilion lebih. Daripada naik Mahathir turun, naik Perikatan Nasional, naik Muhyiddin Yassin, hutang negara sampai ke Ismail Sabri sebelum pilihan raya umum tahun lepas, 2 tahun lepas, pasal apa naik 1.5 trilion? Kenapa? Daripada 800 bilion tu, naik meletup. Sedangkan negara dah endemik pun hutang tetap berjalan. Alhamdulillah, start Datuk Seri Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri, hutang tak meningkat. Malah cuba bayangkan, kerajaan perlu habiskan duit untuk bayar interest saja. Interest seperti bayar pencen. Apa faham tak? Kerajaan kena bayar bunga di sebalik hutang tu. Bunga 20 ke 30 bilion untuk bayar bunga hutang-hutang 1.5 trilion tu. Sama seperti bayar pencen untuk 1 tahun. Setiap tahun lah, sebab kita ada hutang. Kita kena bayar bunga. Kan hutang bank kan, hutang apa pun. Dia ada interest, dia ada kena bayar bunga. Cuba apa tengok, kerajaan tiba-tiba kena habis puluhan bilion untuk nak bayar benda yang kita tak nampak pun. Jadi sebab itulah kalau hampa dapat tengok ucapan pernah Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat Negeri Sembilan bersama penyawa awam, dia menceritakan tata kelola pengurusan kan, yang mana hak yang jadi Menteri Kewangan memang kena kaya. Itulah duit yang dah bocor tu berapa banyak dah. Duit yang dah terlalu bocor sehingga mengkayakan anak-anak menteri-menteri ni sebab tata kelola. Sepatutnya duit tu kita dah dapat manfaatkan. Negara dah tak perlu berhutang sepatut-patutnya. Tapi sebab ni alhamdulillah bila Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri, dia tegaskan kepada custom, dia tegaskan kepada LHDN, dia
tegaskan kepada kementerian-kementerian, jangan salah guna kuasa, jangan rasuah, jangan curi duit rakyat, jangan salah guna kuasa. Kan? Alhamdulillah. Kan? Dah 1 tahun lebih Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Alhamdulillah. Kadar persepsi rasuah pun alhamdulillah dah turun walaupun hanya beberapa angka. Alhamdulillah turun, berbeza daripada tahun 2022. Tahun 2022 Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil pun hujung bulan 11. Betul, hanya 1 tahun hanya di dalam 2022. Dan alhamdulillah persepsi 2023 berbeza, persepsi rasuah antara negara di dalam dunia kita ni. Kan? Alhamdulillah. Sekarang ni kita perlu hapuskan rasuah. Kalau hampa perasanlah baru ni viral polis trafik dia tahan seorang YouTuber dekat atas highway sebab kelajuan, sebab dia bawa laju. Dan polis tu dia boleh kata kalau bayar dekat kaunter RM300. Kalau bayar sekarang dekat dia RM100. RM100 je. So asbab benda macam ni lah kerajaan dah terlepas RM300 tu. Sedangkan RM300 tu kerajaan boleh bagi kepada rakyat, boleh guna untuk pengurusan negara. Alhamdulillah. Memang sangat-sangat banyak manfaat untuk rakyat-rakyat Malaysia. Tetapi bila berlakunya rasuah macam ni, negara rugi, rakyat lagilah rugi. Sepatutnya kalau betul-betul lah daripada 1998 tu kan, betul-betul kepimpinan yang betul-betul amanah tabligh fatonah yang nampak, yang dapat rasa, yang dapat rasanya dosa tu, negara kita tak terbeban. Kita boleh tengok kerugian demi kerugian negara kita daripada 1998 projek tu tak jadi. Ni hak yang kita duk dengar, hak yang Muhyiddin Spenco, sedangkan syarikat tu dia dapat tawarkan harga lebih murah. Tahu-tahu Spenco dia pergi bagi dekat syarikat Spenco ni seperti lebih baik kerajaan beli kereta baru bagi kepada kementerian-kementerian. Kerajaan tak tak rugi pun. Jadi aku rasa aku akan buat video penuh ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dia ada selitkan juga soal Spenco. Tapi tak apalah, alhamdulillah lah aku akan sertakan sekali. Jadi kita tak mau duit negara bocor, duit negara hilang, membazir macam tu, kita tak mau. Jadi sebab tu sebab pencen ni kalau betul-betul kita dapat menjimatkan duit negara, kerajaan dapat bagi lebih banyak. Ini yang pencen ni, ini hanya sementara dan akan diserap kepada yang mana lantikan kontrak tu. Kalau dia prestasi dia okey, semua okey, dia akan diserap menjadi penyewa awam. Dan kerajaan tetap ada juga pencen. Tapi itu untuk lantikan yang terbaru. Lantikan lama yang dah jadi penyewa awam, yang dah sekarang ni, saat ni, ataupun semalam dia baru menjadi cikgu, nurse ke apakah, dia dapat pencen selagi undang-undang ni duk tak gubal. Jadi tak perlu gundah gulana huru hara, insya-Allah tak ada masalah. Kerajaan akan merangka atau buat satu dasar yang terbaik untuk rakyat dan juga negara. Kita tak mau apa yang dah berlaku dekat negara-negara lain. Terlalu memikirkan nak bagi duit kepada rakyat, terlalu sehingga cetak duit untuk bagi kepada rakyat. Cuba boleh tengok negara-negara nak pergi beli telur apa kena bawa duit kat atas kereta sorong. Nak beli telur, nak beli beras kena bawa duit di atas kereta sorong, kena bawa duit saja. Sebab apa? Sebab gairah sangat kerajaan tu dia nak bagi duit kepada rakyat sehingga cetak duit untuk bagi kepada rakyat. Lah siapa yang rugi? Rakyat yang rugi, kadar inflasi net melambung. Jadi kita perlu rangka balik, kita perlu buat dasar-dasar yang terbaik, memikirkan demi masa depan kita, masa depan rakyat, masa depan negara dan juga masa depan anak-anak cucu-cucu kita. Takkanlah kita nak 10 tahun 20 tahun lagi hutang negara kita duk 1.5 trilion lagi. Cukup lah geng. Kita wajib turunkan bebanan negara ni. Kita wajib turunkan ni tekanan-tekanan hak yang kerajaan duk kena hadap sekarang ni. Kena bayar ni puluhan bilion. Aku cannot brain babe. Aku tak pernah tengok 1 bilion tu berapa banyak. Aku pernah tengok 1 juta je. Itu pun di dalam peti besi besar. Kan dia buka ni duit 1 juta. Kan? Itu pun sebab aku ikut member aku pergi rumah seorang datuk ni.
Datuk ni kita pun tahu memang bisnes. Kalau Datuk ni memang bisnes, hidup mewah gila-gila. Aku pernah tengok 1 juta depan mata aku. Kan? Tapi bayangkan 1 bilion berapa banyak, geng. Tidak apalah, kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.